Wabarakatuh. Apa khabar sekalian murid-murid ustazah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran tauhid. Kita akan mempelajari pada hari ini iaitu hikmah beriman kepada Allah Ta'ala. Ustazah sebut sekali lagi, hikmah beriman kepada Allah Ta'ala. Apa maksud hikmah itu? Iaitu kebaikan ataupun faedah, kelebihan. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Ada banyak ya anak-anak murid sekalian. Antaranya hari ini ustazah akan menerangkan 5 sahaja daripadanya. Antara hikmah beriman kepada Allah Ta'ala ialah yang pertama, kita akan mendapat hati yang tenang. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tenang itu? Dan bagaimana yang dikatakan hati yang tenang itu? Hati yang tenang itu apabila kita tidak ada perasaan sentiasa ingin menunjukkan kemarahan. Kita tidak ada perasaan untuk sentiasa menyalahkan orang lain. Kita tidak ada perasaan untuk memarahi ataupun menderhakai ibu bapa kita. Cuba kita lihat contoh yang akan ustazah paparkan ini. Baik, lihatlah satu keratan akbar yang ada ustazah contohkan di sini iaitu pupuk kasih sayang. Bagaimana nak mendapatkan kasih sayang sekiranya jiwa kita tidak tenang? Jadi maka dengan beriman kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat ketenangan dalam jiwa kita dan kita dapat menyebarkan kasih sayang kepada semua insan-insan yang ada bersama kita. Contohnya, ibu bapa, abang kita, adik-beradik kita, adik kakak-kakak kita, guru-guru, jiran tetangga dan saudara mara kita serta orang Islam yang lain. Maka dengan adanya ketenangan dalam diri kita kerana kita percaya kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat menyebarkan kasih sayang kita kepada semua insan-insan di dunia ini. Baiklah, yang kedua iaitu mendapat petunjuk dan perlindungan Allah Ta'ala. Ustazah ulang semula, mendapat petunjuk dan perlindung Allah Ta'ala. Apa itu petunjuk dan perlindungan? Iaitu petunjuk itu Allah memberikan jalan kepada kita untuk melihat kebenaran dalam kehidupan kita. Allah memberi kita petunjuk untuk kita dapat melakukan amalan-amalan yang baik. Kemudian Allah melindungi kita dengan kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allah akan lindung kita daripada segala musibah yang kita takuti. Contohnya musibah yang berlaku di sekeliling kita yang kita lihat, yang kita takut akan berlaku kepada diri kita sendiri. Baiklah, kita lihat apakah contohnya petunjuk dan amalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sekiranya kita beriman kepadanya. Ya, kita akan mudah melakukan solat. Kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, mohon perlindungannya, berdoa. Kerana kan kita percaya kepada Allah Ta'ala, kita melakukan solat. Maka kita mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala, mohon petunjuknya, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita. Maka hidup kita ini sentiasa dipandu oleh Allah Ta'ala ke jalan yang benar. Kita dapat melakukan solat setiap hari, di mana solat itu 5 kali sehari, solat fardu. Kita tidak tinggalkan sekiranya kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Terusnya kita sambung iaitu yang ketiga. Sekiranya kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita akan terdorong melakukan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Cuba kita lihat contoh yang ustazah akan berikan ini. Baiklah, lihatlah. Mereka melakukan solat berjamaah. Solat berjamaah adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala minta kita membetulkan saf. Sekiranya kita mahu solat kita lebih sempurna, kita hendaklah merapatkan saf seperti mana yang telah
dilakonkan di dalam kartun ini, dalam gambar ini, iaitu betulkan saf, rapatkan saf. Depan sikit, tak sama ni. Ini adalah salah satu daripada mereka telah mengikuti perintah Allah Ta'ala. Dan seterusnya, yang keempat, iaitu sentiasa melakukan amal soleh dan mencegah kemungkaran. Sekiranya kita mengikuti perintah Allah Ta'ala, kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita akan sentiasa melakukan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan mencegah kemungkaran, iaitu kita akan mengingatkan diri kita dan menjauhikan diri kita daripada melakukan perkara yang buruk. Cuba kita lihat contoh ini. Apa yang dilakukan oleh seseorang ini? Dia telah melakukan satu pencerobohan, iaitu kita biasa namakan dia seorang pencuri. Maka dia mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Di dalam agama kita, perbuatan mencuri ini kita telah mengambil hak orang lain, akan dibinaskan oleh Allah Ta'ala. Nanti sekiranya kita tetap bertaubat, kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Dan yang kelima, iaitu sentiasa bersifat ihsan kepada semua makhluk. Sekiranya kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita akan merasa ihsan kepada semua makhluk. Tidak semestinya kepada manusia sahaja, tetapi kita merasa kasih sayang tu kepada binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Cuba kita lihat contoh yang Ustazah akan berikan ini. Apa yang dibuat oleh dua orang lelaki ini? Mereka telah menyelamatkan kucing yang terjatuh di dalam sebuah longkang. Maka seorang telah mengambil kucing, yang seorang lagi memegang tangan kawannya. Inilah antara sikap yang perlu kita contohi, iaitu kita akan berasa ihsan sesama makhluk. Inilah sikap yang akan kita dapati di dalam diri kita sekiranya kita beriman kepada Allah Ta'ala. Baiklah, setakat itu sahaja yang Ustazah hendak sampaikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.